Berita nasional diteruskan dengan paparan peristiwa. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak merasmikan wajah baru Hentian Pudu Raya yang merupakan nadi pengangkutan awam bagi rakyat Malaysia. Dalam majlis itu, Datuk Seri Najib turut mengumumkan nama baru terminal bas yang telah beroperasi selama 35 tahun iaitu Pudu Central. Pudu Central yang siap dinaik taraf dengan kos RM52 juta telah melalui proses pengubah suaian untuk memperbaiki perkhidmatan pengangkutan awam. Di samping itu, ciri-ciri keselamatan di sekitar hentian tersebut turut dipertingkatkan memandangkan ia telah beroperasi lebih 3 dekad. Pemimpin nombor 1 negara itu turut melakukan tinjauan di sekitar terminal serta bertemu dengan orang ramai bagi mendengar pandangan mereka. Turut mengiringi beliau, Menteri Pengangkutan Datuk Seri Kong Chow Ha, Menteri Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar Datuk Raja Nong Cik Zainal Abidin serta Pengerusi Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat, SPAD, Tan Sri Said Hamid Alba. Kempen Kibarkan Jalur Gemilang tetap diteruskan walaupun di musim perayaan. Parti Gerakan Rakyat Malaysia, PGRM, menjalankan inisiatif mengedar lebih 2,000 jalur gemilang sekitar segambut tanda semangat cintakan negara. Usaha murni ini bertujuan bagi menunjukkan semangat satu Malaysia tanpa mengira kaum dan agama. Seramai lebih kurang 50 orang ahli PGRM terlibat mengedarkan jalur gemilang ini dan kempen ini akan berterusan sehingga 16 September ini. Ini merupakan acara tahunan yang berlangsung sejak 2 tahun lalu. Sumbangan Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud dalam memberi bantuan kemanusiaan secara sukarela tanpa menghiraukan perbezaan agama dan budaya diiktiraf bukan sahaja di peringkat negara, bahkan antarabangsa. Malah, beliau sanggup mempertaruhkan nyawa apabila pernah ditembak sewaktu mengulurkan bantuan kemanusiaan di Iraq. Mengimbau nostalgia diri, Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud menerima pendidikan di Sekolah Menengah Assunta Petaling Jaya sebelum berpindah ke London untuk melanjutkan pelajaran. Kemudian, beliau pulang ke Malaysia untuk menyambung pengajiannya dalam bidang perubatan di Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, pada tahun 1986 sehingga berjaya memperoleh sarjana di dalam bidang obstetrik dan ginekologi. Tan Sri Dr. Jamilah memulakan keriernya di Hospital Besar Kuala Lumpur sebelum bertukar sebagai pensyarah di Fakulti Perubatan di Universiti Kebangsaan Malaysia sehingga tahun 1995. Perang Kosovo pada 1999 telah memberi ilham kepada beliau untuk memberi perkhidmatan percuma kepada mangsa perang sehingga tertubuhnya Persatuan Bantuan Perubatan Malaysia yang dikenali sebagai Mercy Malaysia. Di bawah kendalian Tan Sri Dr. Jamilah, Mercy telah melaksanakan pelbagai misi bantuan kemanusiaan di seluruh dunia. Antaranya, bencana tsunami di Aceh, gempa bumi di Bam, Iran dan peperangan di Palestin, Sudan, Iraq, Afghanistan serta Pakistan. Setelah 10 tahun bersama Mercy, Tan Sri Dr. Jamilah meninggalkan pertubuhan tersebut kerana dilantik oleh Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB, Ban Ki-moon, mengetuai bahagian tabung tindakan kemanusiaan. Di atas jasanya terhadap masyarakat, beliau dianugerahkan Pengat Datuk Paduka Mahkota Perak, DPMP, oleh Sultan Azlan Shah pada tahun 2002, Panglima Jasa Negara, PJN, oleh Yang di-Pertuan Agong pada tahun 2003 dan Panglima Setia Mahkota PSM yang membawa gelaran Tan Sri pada tahun 2009.
Baiklah saudara, Berita Nasional 8 malam berakhir di sini. Hanya tinggal kira-kira seminggu lagi ulang tahun kemerdekaan negara ke-54 seiring dengan penubuhan Hari Malaysia akan disambut seluruh warga negara dan pastinya kibaran jalur gemilang di sana sini menyemarakkan lagi sambutan itu. Dan untuk itu sebelum berpisah, kami tinggalkan anda dengan visual suasana menjelang Hari Kemerdekaan Negara 54 tahun dahulu yang pasti menjadi ingatan rakyat. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam satu Malaysia.